people. Mereka menganggap bahawa mereka adalah pilihan Tuhan. Adakah pilihan Tuhan bertindak sebegitu kejam? Bolehkah kita terima, tuan-tuan dan puan-puan? Dan apa yang kita lihat, ini adalah email yang baru saja saya terima pagi tadi, tuan-tuan dan puan-puan. Sekembalinya saya daripada Viva Palestina, jalan darat ke Palestin, saya sentiasa berhubung. Setiap kali saya buka komputer, sentiasa mereka bila nampak saya online, mereka akan menghantar berita-berita. Ini adalah yang terkini daripada Brother Asim Abu Tir, menyatakan bahawa Assalamualaikum, these some photos of killed and wounded children in Gaza today. Ini hari demi hari, tuan-tuan dan puan-puan, dari semenjak 1890-an lagi sehingga ke hari ini. Dan tuan-tuan sendiri tengok, ini gambar ni masih panas, memang tidak diterbitkan lagi. Inilah yang disebut sebagai untold story agaknya dalam cerita kita, bahawa inilah gambar-gambar anak-anak yang bermain bola, tuan-tuan dan puan-puan, dan diserang begitu sahaja, begitu mudah mereka. Rejim Zionis Yahudi dengan tentera-tentera yang tidak berperi kemanusiaan, tidak mengira bahawa ini adalah anak-anak, tapi bagi mereka, anak-anak inilah yang mungkin akan melawan mereka. Sebab itulah mereka menggunakan tadi matlamat menghalalkan cara. Mereka membunuh sesuka hati, seolah-olah human being ini serendah, lebih rendah daripada binatang lagi. Jadi inilah, tuan-tuan dan puan-puan, dan saya ingin mengajak melihatlah, mundur ke belakang sedikit, selain daripada apa yang kita lihat baru sehari dua ini, iaitu pada 22 bulan 3, dan kita tahu bahawa pada 22 bulan 3, pada 22 Mac ini adalah merupakan syahidnya Syekh Ahmad Yassin. Tuan-tuan mesti kita ingat bahawa Syekh Ahmad Yassin adalah pemimpin Palestin tulen, yang mana beliau dilahirkan di bumi Palestin tetapi dihalau sehingga keluarga beliau terpaksa berhijrah ke Gaza, tuan-tuan, dan akhirnya beliau menetap di Gaza. Dan kita tahu bahawa Syekh Ahmad Yassin akhirnya, walaupun beliau ni dalam keadaan yang tidak boleh berjalan, seorang yang lumpuh, apabila beliau keluar daripada masjid dengan kerusi rodanya, dia ditembak dengan peluru berpandu sehingga berkecai. Tapi sebab apa? Sebab Yahudi begitu takut dengan seorang ulama, dengan seorang yang berpendirian, yang tidak berganjak bahawa Palestin ini adalah bumi hak orang Palestin, sama ada orang Yahudi, orang Islam maupun orang Kristian yang sekarang ini 7 juta berada di luar Palestin yang perlu dikembalikan. Inilah perjuangan Syekh Ahmad Yassin, yang mana kita haruslah ingat bahawa 22 Mac lah tarikh beliau syahid dengan peluru ganas Yahudi, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kalau kita lihat, kita reflect kembali, ini sebahagian lagi daripada keganasan mereka, yang mana apa yang berlaku di West Bank. Kita tahu bahawa Palestin sudah dipecah-pecahkan, dan sekarang ini terpecah kepada dua, West Bank dan juga Gaza, semenanjung Gaza. Apa yang berlaku di West Bank ialah dibinanya tembok-tembok yang mana tingginya lebih kurang 30 meter, tuan-tuan, dan panjangnya lebih kurang 600 km. Projek mega ini sebenarnya adalah untuk memisahkan penduduk Palestin di bumi West Bank, yang sepatutnya mereka ni boleh hidup seperti biasa, boleh buat tanaman, yang anak-anak boleh pergi sekolah dan sebagainya. Oleh kerana adanya tembok ini, sekarang ni bumi yang dimiliki oleh penduduk Palestin sudah mengecil, tuan-tuan dan puan-puan. Dan ini telah menyebabkan ramai kanak-kanak tidak dapat pergi sekolah, dan hasil ladang terpaksa tidak dapat dijual. Dan inilah kaedah orang Yahudi Zionis menekan penduduk tempatan Palestin. Dan ini kalau kita lihat untuk reflection, ini apa yang berlaku. Mereka sewenang-wenangnya membunuh kanak-kanak dan juga ibu bapa yang tidak mempunyai senjata, tuan-tuan dan puan-puan, seperti apa berlaku kepada Muhammad dan bapanya Jamal, walaupun mereka berselindung dan mohon supaya tidak ditembak, tetapi keganasan mereka terus menembak dan membunuh kedua-dua ayah dan anak ini. Dan inilah apa yang dilakukan oleh mereka lebih 40 tahun yang lalu, tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin kita boleh lihat sendiri bagaimana kekejaman mereka. Dan ini sebenarnya asasnya adalah fahaman Zionis yang sebenarnya begitu zalim. Dan selain daripada apa yang berlaku di West Bank, satu lagi yang mereka usahakan ialah untuk menghapuskan semenanjung Gaza, yang mana sekarang ini penduduknya adalah 90
atau 98% penduduk Islam di Gaza, iaitu dengan population lebih kurang 1.7 million sekarang ini. Dan kita tahu bahawa pada tahun 2006 ketika Hamas dapat kekuasaan dalam pilihan raya, dipilih oleh rakyat, di sinilah bermulanya rejim Zionis Yahudi ketakutan dan menekan Gaza. Saya rasa inilah kenapa kita harus, kalau ditanya kenapa kita harus menyokong dan prihatin terhadap perjuangan Palestin, kerana mengikut George Galloway tadi bahawa seandainya kita tidak sama-sama membantu membebaskan bumi Palestin dan menyatakan kepada dunia bahawa Zionis ini adalah satu bentuk kezaliman yang teramat sangat, yang akan boleh menyebabkan dunia seluruhnya tidak aman. So sebab itulah bagi saya, pengusi dan tuan-tuan dan puan-puan, bahawa kita harus prihatin dan meletakkan isu Palestin ini sebagai isu keamanan sejagat yang perlu kita capai, kerana seandainya ini berterusan, tidak mungkin keamanan ini akan terjamin walaupun keselesaan dan keselamatan yang kita sedang nikmati di Malaysia hari ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih diucapkan kepada Prof. Doktor. Jadi semakin ramai yang datang nampaknya, semakin ada di pihak perempuan duduk di atas tikar. Kalau lelaki tu masih nak berdiri, tak lenguh kaki untuk mendengar untold story yang kita ingin ceritakan, supaya apa, makin ramai belakang dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, itulah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita di dalam hati kita, untuk kita merasai di dalam hati kita ini bahawa Palestin itu patut hidup subur terus dan terus sehingga kita mati, insya-Allah. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Prof. Doktor. Kenapa masih perlu diingatkan bahawa George Galloway sendiri yang menyatakan bahawa dunia itu tidak akan aman selagi Palestin tidak aman. Bayangkan kan? Dunia itu tidak aman selagi Palestin tidak aman. Ingat ya, mungkin boleh buat catatan kan dekat bilik ke dan sebagainya, tip tampal dekat bilik, dekat pintu ke dan sebagainya, bagi tahu kawan-kawan dan sebagainya. Sebar-sebarkanlah bahawa Palestin ini perlu hidup di dalam diri kita. Jadi yang ni yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Bagaimana perjalanan seorang naik kapal, seorang naik kenderaan darat, seorang menjadi nakhoda kapal, seorang menjadi petunjuk jalan yang melalui berbagai-bagai rintangan. Bahkan kalau kita tengok video di awal tadi, mungkin ada yang terlewat sampai ada video ditunjukkan di awal sebelum daripada forum ini, ditunjukkan bagaimana Ustaz Hasanuddin sendiri telah dipijak oleh askar-askar Israel kan. Bayangkan bagaimana penderitaan, bagaimana seksaan yang dia lakukan, bahawa Yahudi ni, fahaman yang membawa fahaman Zion Yahudi ini tidak akan sekali-kali rela bahawa mereka lah the chosen one. Mereka akan merasakan bahawa mereka lah the chosen one kan. Jadi persoalan, jadi kita telah masuk kepada slot yang kedua, insyaAllah. Jadi untuk slot ini lebih detail lagi ceritanya, lebih bongkar lagi kan. Kalau dalam melodi tu apa, terjah kan, kita kali ini kita bongkar lagi berkaitan dengan Palestin ini dan sebagainya, dan bagaimana perjalanan mereka daripada menggunakan Mavi Mamara kan, perjalanan itu, dan juga Viva Palestina 5. Jadi insyaAllah, jadi untuk lebih detail itu saya menyerahkan mikrofon ini kepada Ustaz Hasanuddin untuk menceritakan bagaimana perjalanan yang dilalui oleh Ustaz sendiri, bagaimana rasa perihnya, bagaimana jerihnya untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh orang Malaysia itu sendiri untuk menyampaikan bantuan kepada mereka. Jadi insyaAllah. Terima kasih Tuan Moderator. Kita sambung lagi apa yang telah disebutkan oleh Profesor Madia Dr. Zain tadi, bahawa suasana yang ada di Palestin, sama ada di tebing barat ataupun bahagian kedua Palestin iaitu Gaza, mereka telah dianiaya, telah dizalimi 60 tahun lebih. Dan kalau dikira Masjid Al-Aqsa itu diambil alih sepenuhnya lebih 40 tahun, kita dapati bahawa cerita-cerita itu tak banyak disebarkan kepada orang ramai.
Dan pada tahun 2008-2009 kita dapati Gaza diserang bertubi-tubi selama 22 hari. Dan kita dapati bahawa selepas diserang itu tidak ada sesiapa yang datang untuk membantu dan memerdekakan Gaza ini. Dan Gaza ini sejak daripada bertukar pemerintah daripada Fatah kepada Hamas tahun 2006 itu, kita dapati bahawa Israel telah mengepung bandar ini. Daripada jalan daratnya, daripada jalan lautnya, daripada udaranya, dan daripada 13 km yang menghadap bumi Mesir, semuanya dikepung. Dan bandar ini tidak mendapat sebarang akses untuk keluar dan masuk. Tidak berlaku ekspor dan import. Maka bekulah bandar itu. Tetapi sesuatu perlu dilakukan. Maka alhamdulillah, daripada sebuah pertubuhan yang berpusat di Turki, IHH ataupun orang Turki lebih mudah menyebutnya IHH, dan hasil daripada perbincangan daripada pelbagai pihak, daripada gerakan Islamnya, daripada gerakan-gerakan bukan Islamnya, gerakan kemanusiaan dan sebagainya, macam mana kita nak buat sesuatu supaya kepungan itu berjaya dipecahkan. Dan berdasarkan kepada 3 objektif. Yang pertamanya, kapal Mavi Marmara itu yang telah disaksikan sebentar tadi, kita rancang untuk membawa seberapa banyak bekalan-bekalan, bantuan-bantuan yang tidak boleh diseluduk melalui Mesir. Ya, 4 tahun lebih dikepung, dan sekarang telah lebih daripada 4 tahun dikepung, hanya boleh dibawa masuk melalui aktiviti penyeludupan. Banyak mana yang boleh dibawa melalui penyeludupan? Maka kapal ini bercita-cita untuk bawa seberapa banyak bantuan, makanannya, ubat-ubatannya, termasuk besi-besi construction, simen, untuk dibina balik hospital-hospital yang telah dirobohkan itu, masjid-masjid yang telah dibom, sekolah dan sebagainya. Objektif yang pertama. Objektif yang kedua, kita nak pecahkan kepungan itu. Sebab apa? Banyak rupanya negara-negara di Eropah, mereka nak hantar bantuan ke Gaza, tapi tekanan-tekanan oleh gangster-gangster yang ada di kepulauan-kepulauan Eropah itu, yang menguasai perkapalan dan sebagainya, telah menakut-nakutkan mereka, sehingga orang-orang Eropah sendiri yang mempunyai kesedaran, yang bukan Muslim, nak bantu pun jadi takut. Sebab Israel sentiasa memberi ancaman, siapa yang cuba datang hantar bantuan akan dibom dan sebagainya. Dan objektif yang ketiga ialah untuk menyedarkan seluruh penduduk dunia, supaya isu ini menjadi isu yang bukan hanya bermusim sahaja. Habis peperangan 2008-2009 itu, habislah ceritanya. Tetapi kita nak supaya seluruh bangkit. Pemerintah mana-mana negara bangkit, rakyat mana-mana negara bangkit. Jangan biarkan 60 tahun itu berlalu dan kita tidak mahu berlaku lagi 60 tahun yang akan datang. Maka berdasarkan semangat itulah saya melalui NGO Aqsa Sharif dan juga melalui NGO Haluan Palestin, melalui Yayasan Amal, Pertubuhan Jemaah Islah Malaysia JIM, dan juga NGO Palestin yang lain bergabung menyertai kapal itu dengan tujuan untuk mempertaruhkan di tengah-tengah lautan itu supaya kepungan itu pecah dan apa yang kita katakan 3 objektif itu berjaya. Dan kami sengaja, anda semua mengetahui bahawa kami sengaja membawa dalam kapal itu bukan golongan Muslim sahaja, kerana kita nak tunjukkan bahawa isu Palestin ialah isu antarabangsa. Dalam kapal itu ada ulama, ada hufaz yang hafal Quran, wakil-wakil rakyat daripada Yaman yang hafal Quran, ulama-ulama Tetapi kita sengaja membawa padri Kristian yang memang berasal daripada Gaza itu sendiri, yang telah dihalau keluar dan tidak dapat membesar dan menghabiskan usianya di bumi Palestin itu sendiri. Dia telah dihalau keluar dan kita cari dia, dan ketika usianya 80 tahun itu, kalau tadi moderator kata dia malu kepada 2 pemuda di sebelah kanan kirinya, sekali lagi saya mengatakan saya malu pada seorang padri yang bukan Muslim, ketika usianya 80 tahun sanggup bersama-sama di atas kapal itu
untuk membuktikan kepada dunia bahawa sesuatu perlu dilakukan. Nah, di atas kapal itu ada padri, di atas kapal itu ada ulama, di atas kapal itu ada penganut agama Islam, ada agama Kristian, di atas kapal itu ada Arab, ada bukan Arab, yang saya katakan tadi mempunyai pelbagai sumbangan. Dan ini kita lihat seorang ulama yang terkenal, Syekh Raid Salah, jurucakap Masjidil Aqsa, yang walaupun dia telah dihukum 200 tahun penjara oleh mahkamah tentera Israel dan dia telah berjaya keluar daripada bumi Palestin itu, tetapi dia sanggup untuk bersama dengan kapal kami, dan dia tahu bahawa dia akan ditangkap balik kalaulah berlaku serangan itu ketika kami membuat andaian. Tapi dia sanggup untuk masuk dalam kapal kami bersama-sama menuju ke Gaza. Gambaran yang kami tunjukkan ini ialah nak menunjukkan bahawa untuk melakukan kejutan di atas muka bumi ini, supaya semua dunia memerhatikan dan menyaksikan dan melakukan sesuatu, maka berlayarlah kapal Mavi Marmara itu di lautan Mediterranean. Dan kami telah meramalkan bahawa kemungkinan kapal itu akan dibom dan akan meletop dan akan tenggelam. Biarkan dia tenggelam. Tetapi semangat yang kita nak supaya menyedarkan penduduk dunia, kalau 60 tahun telah berlalu dan ribuan anak-anak Palestin, ratusan anak-anak Palestin telah dibunuh, matinya mereka dalam kapal Mavi Marmara bagi kami itu adalah satu benda yang sangat kecil. Demi untuk membuka mata dunia, demi untuk menyedarkan. Dan alhamdulillah kita dapati bahawa kalau nanti akan diceritakan oleh perbezaan antara dua konvoi, saya bersama dengan konvoi laut dan Dr. Zain bersama dengan konvoi darat, kita telah berjaya. Kesan daripada kapal Mavi Marmara ini telah menyebabkan Menteri Luar Jerman contohnya, yang selama ini takut untuk bercakap pasal Palestin, selepas peristiwa Mavi Marmara, dia minta izin untuk masuk ke dalam bumi Gaza. Dia sebagai Menteri Luar Jerman, dan ketika dia keluar, dia membuat ucapan. Dia kata bahawa bandar itu memerlukan bantuan, negeri itu memerlukan sokongan daripada dia menjadi jurucakap. Sebab apa? Kapal Mavi Marmara telah berjaya menimbulkan kesedaran yang kita harapkan. Dan alhamdulillah, pengalaman-pengalaman kecil di dalam kapal Mavi Marmara itu, yang barangkali saudara-saudara, tuan-tuan, puan-puan semua telah mendengar dan menyaksikannya. Tapi tidak salah untuk saya menyebutkan bahawa kenangan-kenangan manis dalam kapal itu, ketika kami berdepan dengan komando. Selama ini saya berdepan dengan komando Israel melalui skrin laptop saya. Ketika saya berceramah, saya tunjukkanlah inilah muka komando yang menyerang, inilah jahatnya komando. Banyak sangat ceramah pasal komando Yahudi ini agaknya. Rupa-rupanya Allah SWT nak saya bertemu sendiri dan melihat sendiri, dan kami bersentuhan sendiri dengan komando-komando itu. Percayalah, kalau anda seorang mahasiswa, anda meletakkan objektif di depan anda cukup jelas, goal yang anda nak achieve itu anda letakkan dengan jelas, maka apabila anda mengejar apa yang anda cita-citakan itu, akan hilang rasa takut, akan hilang rasa ngantuk, akan hilang rasa malas, akan hilang rasa putus asa, kerana anda meletakkan cita-cita yang besar di depan anda. Kami di atas kapal Mavi Marmara, apa yang kami fikirkan bahawa kami nak membantu anak-anak Palestin di Gaza yang sedang tersiksa itu. Kami bayangkan ketika kapal itu singgah di sebuah pelabuhan, kami dah bawa bermacam-macam peralatan, perubatan, yang saya katakan besi, simen dan sebagainya, penuh dengan kapal-kapal yang kami. Tapi bila kami diberitahu bahawa orang-orang Gaza, anak-anaknya telah berada di pantai Gaza menunggu kedatangan kami, maka kami kata, ketika kami singgah di sebuah pelabuhan kecil, kami kata ada baiknya kami beli jajan-jajan untuk anak-anak. Sebab apa? Ketika kami sibuk menurunkan barang-barang buku dan sebagainya, anak-anak yang ramai ni siapa nak layan dia? Maka kami cari dolar-dolar yang masih dalam poket kami, kami beli jajan-jajan berkotak-kotak dan kami letak dalam kapal, tak sabar untuk edarkan. Dan ketika kami menyaksikan bahawa komando-komando itu memijak coklat jajan yang kami beli itu, kami lebih bersemangat bahawa kami akan datang lagi untuk menggembirakan kanak-kanak Palestin itu. Nah, berlakulah apa yang berlaku, sebagainya telah
dipertontonkan, dan ketika helikopter yang datang menurunkan komando-komando yang syarat dengan senjata-senjata itu, percayalah bahawa rasa takut itu hilang, rasa seram gerun itu hilang. Sebab apa? Sebab kita mengetahui bahawa kita adalah pejuang-pejuang kemanusiaan, dan bagi seorang Muslim kita mengetahui bahawa kita adalah pejuang-pejuang agama. Dan sepanjang dalam ketika berdepan dengan komando-komando itu, saya ingin beritahu kepada anda sekalian bahawa amal-amal kerohanian yang anda lakukan, seperti solat duha, semayang tahajud, seperti membaca Yasin, membaca maksurat, itu semua adalah merupakan bekalan-bekalan yang sangat penting apabila berhadapan dengan suasana yang begitu. Saya selalu menyebutkan bahawa kami di atas kapal, walaupun komando-komando itu mengancamkan dengan senjata ke arah kami, kalimah-kalimah zikir seperti hasbunallah wa ni'mal wakil, memadailah Allah sebagai wakil. Dan bila kami melihat teman-teman kami yang telah ditembak, darah dan sebagainya, kami rasa lebih bersemangat. Apa yang akan terjadi, terjadilah, demi untuk membuka perhatian. Dan Alhamdulillah, hasil daripada apa yang tekanan-tekanan yang kita lakukan itu pada hari ini, terutama di saat-saat kapal kami ditawan, komando-komando tadi telah mengikat kami. Dan saya semalam cerita kepada sekumpulan anak-anak yang balik daripada Yaman, yang berlaku darurat, diisytiharkan mereka balik. Saya ceritakan bahawa kita orang muda mesti sentiasa bersemangat. Bayangkan apabila tangan diikat dengan grip yang begitu kuat, tak boleh bergerak, rasa darah mengalir. Dan ketika itu apa yang kita fikirkan? Adakah kita fikir pasal kesakitan, ataupun kita fikirkan tentang apa? Nah, sebab itu dari sudut psikologi saya mengatakan bahawa ketika kita perit dan sakit itu, jangan fikirkan tentang sakit. Ketika anda belajar, anda penat dan ngantuk, jangan fikirkan penat dan ngantuk. Ketika anda lapar, jangan fikirkan anda lapar. Fikirkan apa yang anda nak hasilkan. Ketika di atas kapal itu, walaupun perit, untuk bergerak kanan kiri rasa sakit, tetapi akhirnya kita mampu untuk melupakan sakit itu. Dan kita bayangkan, gambarkan bagaimana wajah-wajah anak Palestin ini satu masa nanti apabila mendapat nusrah daripada Allah, mendapat pertolongan, akan terbuka segala kegembiraan yang ada pada diri kita. Dan sebab itu Alhamdulillah, saya katakan sekali lagi, di atas kapal itu hilang rasa takut, hilang rasa sedih, hilang rasa bimbang, kerana kita mempunyai cita-cita yang sangat tinggi. Dan sebab itu hasil tekanan yang dibuat oleh kapal Mavi Marmara ini telah menyebabkan tekanan daripada diplomatik asing di seluruh Tel Aviv itu datang kepada pemimpin-pemimpin Israel, pergi ke pelabuhan menunggu kapal kami. Dan akhirnya tekanan-tekanan itu telah berjaya menyebabkan kami tidak dipenjarakan lebih daripada sehari. Tekanan itu telah menyebabkan kami dihantar keluar balik. Dan apabila kami lihat bahawa Israel takut dengan tekanan itu, dan satu kegembiraan yang sangat saya rasakan bahawa saya bercita-cita untuk memijakkan kaki ke Gaza ketika bersama dengan kapal Mavi Marmara, tetapi mereka telah membawa saya ke permukaan yang lebih besar di bumi Palestin yang sedang dijajah. Saya tidak terkilan, tidak dapat pijak bumi Gaza bersama dengan kapal Mavi Marmara, tetapi mereka telah menjemput kami berada di atas bumi Palestin yang lain, yang mana kami merasakan bahawa bukan setakat Gaza yang kita nak merdekakan, tetapi seluruh bumi Palestin. Dan lihatlah bagaimana teman-teman kami yang telah mula berdarah di atas kapal, kami dapat menyaksikan, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Saudara Azman dalam video klip tadi, ditembak tepat di dahi, keluar otak di belakang. Dan ketika itu teman-teman yang berada bersama dengan jenazah yang telah syahid tadi telah merasakan, telah terhidu bau yang sangat harum, yang kami percaya itu gambaran bau kasturi yang lebih memberi semangat kepada kita bahawa tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bimbang bagi orang yang berjuang. Moga-moga mahasiswa kita di sini, moga-moga teman-teman pensyarah, moga-moga ibu bapa yang datang dalam pesta kombo ini juga dapat merasakan bahawa perjuangan Palestin ini adalah milik kita semua. Dan amat rugi kalau kita tidak memperuntukkan masa kita, jiwa kita, perasaan kita terhadap perjuangan yang suci ini. Ya, silakan. Terkedu dibuatnya seketika. Bagaimana kita
melihat bagaimana kita menonton, bagaimana kita menyaksikan satu perjalanan yang penuh perik. Kalau tak silap, saya nama budak yang Furkan Dogan yang